Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Sebelum daripada ini kita ada bincangkan berkaitan tajuk li'an. Tapi ada berbaki sikit lagi, li'an pada pihak isteri. Li'an ni saya buat sedikit kata mukadimah lah. Apabila suami melihat isteri dia berzina, syarat nak buat tuduhan mesti kena ada 4 orang. 4 orang itu mesti lelaki kesemua sekali, tak boleh perempuan sama sekali. Dan tentunya seorang suami, kalau dia tengok isteri dia berzina, biasanya dia seorang, dia tengok isteri dia dengan lelaki lain. Biasanya macam tu lah. Takkan dia ajak ramai-ramai pakat pergi tengok isteri dia. Biasanya yang duk berlaku, balik-balik rumah, rupanya ada lelaki lain dengan isteri dia. Asal cerita ni, cerita sebenar dia, Hilal ibn Umayyah, ada orang sebut dah kat dia, isteri kamu ni sekian-sekian-sekian dengan lelaki sekian-sekian-sekian. Saya nak tanyalah sikit, apa perasaan suami kalau ada orang beritahu macam tu? Isteri kamu ni, masa kamu tak ada, dia macam ni, macam ni, macam ni. Tapi Hilal, dia tak tengok sendiri. Dia tak tengok sendiri. Tapi dia juga duk bercakap, biar betul takkan isteriku buat macam tu. Bila Hilal sebut, tiba-tiba turunlah cerita yang disebutkan dalam surah An-Nur ni. Iaitu, seorang lelaki kalau tuduh perempuan berzina, walaupun yang nampak tu suami sendiri, kalau tidak ada saksi 4 orang, dia akan kena sebat 80 kali. Soalan saya nak tanya, kalau isteri tadi dilihat oleh suami dia berzina, kalau dia pergi cari lagi 3 orang, agak-agak bila sampai lagi 3, mereka berzina, mereka tunggu juga ke mereka berhenti? Mereka akan berhenti. Jadi nak pergi cari lagi 3 orang memang tak sempat. Tapi suami dia tengok sendiri isteri dia berzina. Maka si suami ni bila tengok isteri dia berzina, dia boleh tak bohong apa yang dia tengok? Dia tengok isteri dia berzina, dia tengok dengan mata dia. Saya nak tanya, sanggup tak tuan-tuan, saya juga nak bohong mata sendiri? Tengok dengan mata, nak kata tak tengok boleh tak? Masalah dia, nak kata tak tengok, aku tengok isteri sendiri. Okey, nak kata tengok, baru tengok seorang, saksi zina kena ada 4 orang. Maka apa yang patut suami buat? Dulu, okey, disebutkan sebenarnya kalau suami tuduh isteri berzina, salah seorang mesti bohong. Tak mungkin dua-dua cakap benar. Sebab itu selalu saya sebut, kalau bawa kes ke mahkamah, mesti ada A, ada B, A atau B cakap bohong. Tak mungkin dua-dua tu bercakap benar. Dia tak boleh jadi dua-dua cakap betul. Bila jadi gini,
Permulaan dia, suami tuduh isteri berzina. Tuduhan itu mesti berlaku dan berlaku tadi disebutkan di mahkamah. Bila dah sebut di mahkamah, hakim dia akan beritahu. Tuduhan menuduh isteri berzina ni, dia adalah khazaf jika tidak dibawa datang 4 orang saksi lelaki-lelaki. Maksudnya, kamu dah tuduh isteri kamu berzina, saksi 4 orang tak cukup. Cukuplah dengan kamu mengaku kamu dah silap, kamu dah buat tuduhan, maka kamu akan disebat 80 kali. Habislah. Tapi masalahnya sekarang, kalau dia tengok sungguh-sungguh, dia sanggup tarik balik tak? Dia tengok dengan mata dia, tentu dia tak tarik balik. Apatah sebelum cerita ni berlaku, Hilal ni orang duk bersembang dah. Bini kamu macam ni, masa kamu tak ada. Okey, masa kamu tak ada, bini kamu macam ni. Dia dengar orang cerita dah. Tapi dia tak tengok sendiri dengan mata dia. Tapi dia dengar dah orang cerita. Hingga akhirnya, dia tengok sendiri dengan mata dia. Hari ini berlaku sungguh. Maka dia pun mengadu, ya Rasulullah, aku ni lihat sekian. Maka Nabi kata kat dia, saksi kena ada 4 orang. Atau kalau 4 orang tak ada, kamu akan disebat 80 kali. Tapi Hilal ni, dia nak bohong mata tak boleh, apatah orang pun tak sebut. Bini kamu, masa kamu tak ada, macam ni. Maka dia ambil tanggungjawab, dia tak tarik balik dan dia mengaku. Bila dia mengaku, untuk mengelak suami tadi kena sebat 80 kali, benda ni kena berlaku di mahkamah, dia kena bersumpah. Semua 5 kali. 4 yang pertama, dia kena kata dia bercakap benar. Hak tu boleh gagah lagi. Dia bersumpah, dia bercakap benar. Yang kelima yang tak tahan. Allah Ta'ala laknat dia kalau dia cakap bohong. Hak tu yang tak tahan. Apabila si suami buat tuduhan yang macam tu, automatik isteri tadi, dia akan direjam sampai mati. Kerana suami bila sumpah 4 kali, campak 5, 1 jadi 5, isteri automatik akan kena rejam sampai mati. Tuan-tuan, perempuan mungkin terfikir, nanya tak kalau perempuan tu tak berzina? Boleh faham tak? Nanya tak? Kesiannya dia tak berzina, suami dia tuduh dia. Hal tu mungkin kita ada terlintas. Nanyalah, suami tuduh isteri berzina, saksi tak ada, dia bersumpah 5 kali, isteri kena rejam sampai mati. Nanya? Nak tanya balik. Perempuan tadi akan direjam sampai mati. Dan dia boleh elak diri daripada kena rejam dengan dia lawan balik apa yang suami dia kata. Lawan balik. Saya nak tanya, kenapa suami berani sumpah kata isteri dia berzina? Sebab dia tengok. Yang kedua, kalau isteri tu sebenarnya dia tak berzina, bukan kes ni, kes lain, dia sanggup tak bersumpah? Dia sanggup tak bersumpah? Dia sanggup juga. Tetapi kalau dua-dua orang sanggup bersumpah, salah seorang mohong tak? Salah seorang mohong tak? Mesti mohong salah seorang. Sebab misal sikit. Seorang lelaki kahwin, dia merasai bahawa anak isteri dia bukan anak dia. Dia rasa macam tu bukan anak dia. Macam mana boleh rasa? Aku kahwin sekejap, tapi isteri aku beranak dah. Dan aku tahu, aku bukan orang jahat. Aku tak berzina dengan dia sebelum kahwin.
Tapi, kenapa aku dapat anak cepat sangat? Ni bukan anak aku. Soalan, dia sanggup tak mengaku itu anak dia? Dia sanggup tak mengaku itu anak dia? Dia sanggup tak? Tentu dia sanggup sebab apa? Ini bukan anak aku, kahwin sekejap dapat anak dah. Dia sanggup kata. Bila dia kata, anak ni bukan anak dia, confirm bahawa itu tuduhan isteri dia berzina. Sebab apa dia sanggup kata? Aku rasa kahwin sekejap, tapi isteri dah dapat anak dah. Sekejap sangat. Satu. Ada kemungkinan juga ada. Sebenarnya, anak perempuan tu, anak lelaki tu. Mungkin juga. Soalan dia sekarang, nak pasti kamu ni anak siapa, sekarang senang. Ujian DNA. Confirm lah kamu anak lelaki ni ke anak lelaki lain. Confirm yang tu. Di isu dia, suami dah bersumpah isteri berzina. Maka isteri tu akan kena rejam. Sebab bila suami tuduh, maknanya isteri dengan suami ni, mereka ni pasangan suami isteri. Bila dah tuduh, isteri kena rejam sampai mati. Macam mana dia nak mengelak? Sebagaimana suami yang belian boleh mengelak daripada hubungan, daripada hukuman qazaf, suami boleh, dia tuduh isteri dia berzina, saksi tak cukup, dia boleh sumpah 4 kali, cepat 1 lagi 5 kali. Kita mungkin nak kata ada, suami tuduh isteri berzina, suami bersumpah 4, cepat 1 5, selesai, tak kena sebab. Isteri macam mana? Barangkali isteri itu sendiri sebenar dia tak berzina. Cuba tengok. Mungkin dia berzina. Begitu juga isteri yang belian boleh menyelamatkan diri daripada hukuman kerana kesan berzina yang disebabkan lian suami. Dan kita pastikan seorang isteri sanggup bersumpah buat lian dengan suami kalau memang dia tahu dia bercakap benar. Saya nak tanya, masing-masing tahu tak diri sendiri masing-masing? Tahu kan? Isteri tahu, aku tak berzina, suami yang buat tuduhan. Bahkan kita boleh baca cerita-cerita, suami pura-pura, sebenarnya dia yang curi barang tu. Dan saya pernah tengok satu kisah benar masa duduk belajar dulu. Suami mencuri barang dalam rumah sendiri. Dia curi barang dalam rumah dia. Tapi dia buat laporan, kata pencuri masuk rumah dia. Pihak polis bila mai ke rumah, dia tengok. Memang ada barang hilang, tapi rumah tak berselerak. Bila rumah tak berselerak, maknanya hak curi barang tu adalah orang yang duduk di rumah tu. Dia tahu barang duduk di mana. Kenapa rumah pencuri masuk, barang berselerak? Pencuri tak tahu barang duduk di mana. Sebab tu saya cakap dengan pelajar lah. Kalau nak mencuri dalam rumah sendiri, rumah kena berselerak. Kamu selerak dulu baru keluar. Kalau kamu tak selerak dulu, kamu keluar, polis akan kata, pencuri ni orang dalam. Masalah bila dia berselerak, nampak gaya macam terancang pun. Okey, yang tu dia akan sangkut. Bila polis tengok rumah tak berselerak, polis kata, laporan polis ada, tapi mungkin orang dalam. Dan pihak polis minta. Mana nak tengok? Mereka cek tingkap macam inilah tingkap. Kebetulan ada sedikit darah. Sikit saja darah. Darah tu lah yang polis ambil buat ujian DNA. Tak tahu DNA siapa. Jadi polis panggil isteri mai. Minta kamu tolong sikit. Tolong apa dia? Gelas yang suami minum air ada kesan bibir, buat mai kat kami. Okey, putih kapas yang dia korek telinga, buat mai kat kami. Dan jangan lupa berus gigi dia, buat mai kat kami. Kami buat ujian DNA, didapati
darah sikit yang ada kat tingkap tu, sama DNA dengan burus gigi, putih kapas, juga kesan minum pada ni. Dan akhirnya polis telefon suami, boleh datang dah, kami dah dapat tangkap dah pencuri. Jadi laki ni dia pergi dengan bini dia. Bini dia seronok lah dapat tangkap dah. Dapat tahu dah. Polis beritahu pencuri yang curi barang rumah kamu ialah suami kamu sendiri. Maknanya suami ni dia nak ciptakan sesuatu seolah-olah rumah tu tidak selamat. Yang menyebab tak selamat ni suami itu sendiri. Boleh berlaku tak suami dia reka? Seolah-olah macam salah itu orang luar, tapi sebenarnya salah dia. Cara isteri nak melakukan li'an adalah dengan berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa si Fulan tu suami dia, telah berdusta tentang tuduhan zina terhadapku. Saya nak tanyalah, masa tu ada tak kasih sayang suami isteri? Ada kasih sayang lagi tak? Isteri suami tuduh berzina. Isteri sayang lagi tak kat suami? Tak dah. Kalau suami pula nampak isteri berzina, sayang juga tak? Sayang juga tak? Jawapan dia, dua-dua tak sayang. Lafaz ini diulang sebanyak 4 kali. 4 kali dia ulang. Kenapa 4 kali? Bukankah persaksian zina kena ada 4 orang? Pada kali yang kelima, isteri berkata, kemurkaan Allah akan menimpa aku jika dia di kalangan orang yang benar. Dia tu siapa dia? Suami. Suami kata tadi, Allah Ta'ala laknat aku kalau aku bercakap bohong. Si isteri pula kata, Allah Ta'ala murka kepada aku kalau suami aku bercakap benar. Nampak tak? Soalan dia, hak part pertama tu, dia kata dia bercakap benar. Suami dia bohong. Hak terakhir, Allah Ta'ala murka dia kalau suami dia bercakap benar. Jawapan dia, berat tak nak kata macam tu? Berat tak? Sampai dah 4 kali bersumpah tu, Nabi jumpa perempuan tadi. Para sahabat pun sebut dekat dia, siksa Allah Ta'ala di dunia dengan akhirat, hak dunia ni ringan lagi. Kalau betul kamu berzina, mengaku sajalah. Mengaku saja, ambil tanggungjawab. Tapi saya nak tanya, sanggup tak isteri tadi malu depan orang ramai? Kalau dia tak mau selesaikan sumpah dia yang kelima, maknanya dia mengaku lah. Jadi daripada aku malu, baik aku bersumpah juga. Bila bersumpah juga, hak tu yang Nabi abang, hampa 2 orang ni, salah seorang cakap bohong. Okey, sebenar-benarnya cerita dia, Hilal ni, dia tahu lama dah cerita isteri dia ni jahat, tapi tak tengok dengan mata. Dan didapati, anak yang lahir kemudian tidak ada rupa Hilal, rupa orang lain. Jadi telahan Hilal adalah betul. Tetapi tak boleh tuduh isteri itu berzina sebab dia sudah bersumpah sampai 5 kali. Tengok di bawah. Wa yadra'u anhal azaba. Perempuan isteri tadi itu dia boleh menolak siasaan. Cara dia macam mana? Antashhada bahawa dia bersumpah menyaksikan arba'a syahadatin, dia bersumpah, dia bersaksi 4 kali dengan nama Allah, innahu laminal kazibin. 4 kali bersumpah. Suami dia mohong, suami dia mohong, suami dia mohong, suami dia mohong. 4 kali kata suami dia mohong. Nampak kemas dah tu. Tapi kemas-kemas pun yang takut yang nombor 5. Nombor 5 takut. Apa kata? Wal qamisata, yang kelima. Qamisah yang kelima, tapi dia muannas. Kalau laki-laki, qamis. Dan saya pernah berjumpa laki-laki nama Qamis, Hospital Sungai Petani. Saya kata, kamu lahir hari Khamis ke?
Lahir hari Khamis. Tahu mana sebab nama Khamis? Dah ada seorang perempuan Negeri Sembilan nama dia Khamisah. Mungkin lahir hari Khamis juga. Kita tak tahu. Wal khamisata, dan yang kelima, anna ghadaballahi alaih, murka Allah Ta'ala alaiha, kena kat dia, in kana minas sadiqin, kalau suami dia bercakap benar. Sekarang saya nak tanya, sempurna tak lagi li'an? Sempurna tak lagi? Suami tuduh dah isteri berzina dan mengaku dia bercakap benar, dan Allah Ta'ala laknat dia kalau dia cakap bohong. Bab suami selesai dah. Tak semestinya bila suami bercakap 5 kali tu, isteri dia kena li'an juga. Tapi kalau isteri tadi dia tak mau buat mula'anah, dia berhenti situ aja. Apa suami kata dia sengap. Automatik dia mati. Kerana dia dah mengaku yang suami dia tuduh betul. Maka kalau suami kata begitu, isteri balas balik, maknanya dah sempurna dah li'an. Bila dah sempurna dah li'an, apa jadi di bawah? Syarat penting bagi li'an. Tuduhan berzina berlaku terlebih dahulu sebelum li'an. Suami tuduh isteri dulu. Suami dia tuduh isteri berzina, tu li'an. Adapun tiba-tiba suami nak sumpah 4+1=5, itu bukan li'an. Li'an ni lagu mana? Suami tuduh isteri berzina, dah isteri tak mengaku, maka buat li'an. Rupanya li'an ni kena tuduh dulu. Jadi kalau suami tuduh, isteri tak mengaku, baru buat li'an. Yang pertama, tuduhan zina sudah berlaku dan suami kena li'an dulu. Jangan buat terbalik. Dalam mahkamah, suami yang sumpah isteri dia berzina, dan dia melihat dan dia bercakap benar, suami mula dulu. Lepas tu baru isteri. Kalau isteri mula dulu, itu bukan li'an. Li'an dia kena suami dulu, baru isteri. Li'an juga boleh berlaku kalau suami cerai isteri dalam tempoh iddah, masa tu dia fitnah ataupun dia tuduh isteri dia berzina. Lagi yang ketiga, suami isteri itu adalah menggunakan ungkapan li'an yang dinyatakan sebelum ini. Dia tak boleh kata, aku bersumpah. Itu bukan li'an. Li'an ni kena ada Ta'ala laknat dia kalau dia bercakap bohong. Jika seorang itu, orang daripada mereka mengucapkan ayat yang lain seperti berkata, seperti perkataan, bersaksi ditukar kepada bersumpah. Aku bersumpah. Apa dia? Atau menukarkan murka dengan laknat atau sebaliknya. Tahu tak? Untuk suami, laknat. Untuk isteri, murka. Itu baru jadi li'an. Atau sebaliknya, maka li'an tersebut tidak sah. Sebab tu lafaz li'an tadi, dia jelas sangat disebut dalam Quran. Untuk isteri adalah ghadab. Ghadab tu murka. Untuk suami adalah laknat. Kita duk nampak murka dengan laknat ni hak mana teruk? Kita duk nampak selalu lah. Murka dengan laknat hak mana teruk? Kita duk nampak laknat teruk pada murka. Tapi di sini murka teruk daripada laknat lagi. Faham tak? Okey. Yang kelima, dia kata, kelima-lima persaksian yang diucap oleh suami dan isteri itu hendaklah berturutan. Tak berturutan. Maksud kalau isteri atau suami dia buat li'an, dia buat satu dia sengap. Dia buat satu dia sengap. Jawapannya tak jadi li'an. Li'an dia kena bersambung. 1, 2, 3, 4, 5 baru jadi li'an. Sebab tu nak sebut sikit, seorang lelaki yang cerai isteri dia guna 2 lafaz. Aku cerai kamu, tolak 1. Dia ambil nafas. Kemudian dia cerai pula, jadi 2 cerai. Sebab dia ambil nafas. Oh, susah jadi macam tu. Kadang-kadang berlaku lah.
Sebab tu kalau nak bercerai, bukan suruh tuan-tuan bercerai, pergilah mahkamah. Hakim duk ada, saksi duk ada, peguam duk ada, dia tak kena bicara. Sebab apa? Suami hadir, isteri hadir, hakim pun ada, peguam pun ada. Selesai. Sebab tu, masa angkat nikah, cukup orang tak? Qadi ada atau wali ada, suami ada, isteri ada, saksi ada. Sebab tu tak bertikai. Tak bertikai. Yang jadi masalah ni, bercerai berlaku di rumah. Berlaku di rumah, suami kata, aku tak kata, kamu kata, aku kata. Sama-sama tak mahu nak mengaku. Nampak tak? Tapi kalau bawa pergi mahkamah, senang tak? Sebab tu contoh cerai yang suka saya buat contoh, kenal dah AB Abadi. Dia dengan suami dia bercerai di mahkamah. Settle sangat mudah. Tapi kalau cerai berlaku di rumah, memang susah. Susah sebab apa? Nak kena panggil suami, ngaku ke tak? Kalau tak mengaku, nak kena cari saksi. Masa tu suami dia tak mau mai pula, dia hantar peguam. Hakim akan tanya, apa yang kamu dengar daripada wakil guam kamu? Macam-macam tu jadi panjang. Selalu saya nasihatkan, kalau suami cerai isteri, isteri tu mengandung, saya kata kepada isteri, suruh suami rujuk balik. Bila rujuk balik, pertamanya kita nak kena confirm dulu, cerai tu berlaku ke tak berlaku. Saya kata kat perempuan tadi, abang suami kamu rujuk balik. Walaupun bicara tadi tidak selesai, rujuk balik. Tuan-tuan nampak tak apa masalah dia? Kalau suami cerai, pengesahan cerai tak berlaku lagi, akhirnya isteri yang mengandung beranak. Atau perempuan tadi, dia suci 3 kali, mai pula haid lepas 3 kali itu. Kemudian hakim beritahu, cerai kamu hari itu memang sah, telah jatuh cerai tolak satu. Masa baca keputusan tu, perempuan tadi edah habis dah. Edah habis dah, tak ada dah, edah habis dah. Maka suami tadi nak rujuk isteri, tak boleh dah. Dan saya tanya sendiri kepada hakim syar'i. Kalau bercerai, bicara kes tadi makan masa 1 tahun. Kalau mengandung beranak dulu, kalau edah habis dulu. Bila hakim baca keputusan, cerai dulu dikira sah. Kira hari hakim ucap ke kira hak cerai hak lama dulu ni. Hak lafaz lama dulu. Jawapannya kembali hak lama dulu. Saya nak tanya, teruk tak nak menikah pula? Teruk tak nak menikah pula? Nak menikah pula teruk tak? Nak mai cari angkat nikah baru, saksi baru. Sekali lagi bini minta mas kahwin baru. Semua nak kena bagi pula, masa tu malu tak? Kahwin pula dengan isteri tu juga, jadi malu. Tapi isu dia, bila dia rujuk tanpa pergi mahkamah, hak tu kena bayar denda. Cerai luar mahkamah, denda. Rujuk luar mahkamah, denda. Bayar saja denda tu. Sebab tu banyak kadang-kadang berlaku kes, isteri dia tuntut pusaka. Tapi hakim tak boleh bagi sebab nikah tak didaftarkan. Apa masalahnya? Daftar je lah. Bayarlah denda. Masalahnya, isteri tak duduk di sini dah. Dia dah balik negara dia, Indonesia tu. Lantik peguam untuk pergi cari surat nikah kad sempadan dan buat pendaftaran dan tuntut pusaka. Bila dah benda daftar, isteri dia kena bagi pada isteri seorang lagi. Kalau 1/8 jadi seorang, setiap seorang 1/16. Jadi macam tu. Okey, tidak berlaku senggang. Senggang atau senggang. Di antaranya yang dianggap tidak berturutan pada pandangan umum. Yang ni tuan-tuan faham kot, no? Akad nikah setelah Tok Imam goncang tangan tu kita jawab selalu tak? Pengalaman masing-masing sekali kot, no? Sekali kot pengalaman. Ada pengalaman 2 kali. Tak ada kot 2 kali. Sekali. Dan perasan tak?
Imam dia akan goncang tangan. Perasan tak? Dia akan bila goncang tangan tu apa dia tu? Dia suruh kita sambut selalu. Dan pengalaman berharga bagi diri saya lah. Saya kahwin 3/8/96. Imam yang angkat nikah saya, dia angkat nikah saya sebagai pengantin pertama yang dia angkat nikah. Faham tak? Pengantin pertama. Sebelum tu imam lain. Imam baru. Dan dia tak ada pengalaman lagi angkat nikah. Dia angkat nikah, dia tak pegang tangan saya. Dia sebutlah apa-apa semua-semua. Dia ni angkat nikah biar betul ni. Tangan aku tak pegang. Dia tak pegang. Kita duduk tengok, kena pegang. Dia tak pegang. Akhirnya orang cucuk belakang. Hak cucuk saya ni, nama dia Fauzi Tahir. Saya pun nama tu juga. Nama kami sama. Cuma saya FAU, dia PAU. Dia cucuk belakang. Jawab. Bila dia kata jawab, oh, tu imam ni jenis tak pegang tangan. Oh, baru tahu. Oh, tak pegang tangan. Saya pun jawab. Bila jawab, saksi kata, tak mualat. Dia tak bersambung sebab lambat. Akad nikah kali yang kedua, dia tak pegang tangan juga lagi sekali. Sekali lagi tak pegang tangan. Tapi faham tak? Faham dah. Kali yang kedua jadi. Sejarah yang berlaku tu, ayah saya kata, keturunan ayah tak ada lagi angkat nikah 2 kali. Saya kata, ayah bukan salah cik ayah, salah dia. Awak dia buat macam tu, buat malu orang ayah. Rupanya nak kekal sejarah tu payah. Ni macam tu juga. Bila si suami dah kata pisah dengan cakap-cakap yang lain, atau isteri dah balik li'an suami, pisah dengan cakap-cakap yang lain, maka dianggap li'an tidak berlaku sebab dia kena bersambung. Soalannya lagi, apabila seorang dah buat li'an, suami dah buat li'an, isteri nak buat li'an pula ni, hakim dia kena nasihat. Suami dah li'an dah, isteri tak lagi. Kalau isteri tak mau buat mula'anah, tak mau buat li'an, dia kena kejar sampai mati. Hakim kena kata. Hakim wajib menasihatkan suami. Ni, tak usah buat li'an lah. Kamu dah tuduh isteri kamu zina kan? Saksi tak ada 4 orang. Betul tak? Betul. Kamu terima je lah. Kamu tak ada 4 saksi. Kamu kena sebat 80 kali. Hakim nasihat siapa dah? Nasihat suami. Dan mengingatkan mereka akan perbuatan dusta dan akibatnya sebab 2 orang tu salah seorang mohong. Contohnya hakim berkata, perhitungan diri kamu berdua terserah kepada Allah. Tapi salah seorang mohong. Salah seorang mohong. Seorang daripada kamu telah bercakap bohong. Ahadukuma kadzibun. Kamu 2 orang, seorang cakap bohong. Baik, saya nak tanya Azad. Suami isteri tu tahu tak siapa bohong? Suami dia tahu tak siapa bohong? Kalau dia tak tengok, dia tahu kata dia bohong. Kalau dia tengok, dia tahu kata isteri dia bohong. Sama juga si isteri pula, kalau benda tu tak betul, dia tahu suami dia bohong. Macam itulah juga keadaan dia. Tengok dia bawa pula hadis agak panjang. Cerita yang berlaku Nabi Sallam, da'a rajula. Nabi panggil laki-laki yang tuduh isteri dia berzina. Bicara zaman dulu, sekejap sangat. Satu pertemuan, selesai. Faham tak? Sebab orang penduduk kawasan tu je. Kita bicara sehari siap tak? Sehari siap tak sehari bicara? Siap tak sehari? Oi, makan masa hari. Dan saya pernah jumpa satu kes bahagi harta pusaka. Masuk mahkamah 1999. Hanya baca keputusan tahun 2019. 20 tahun masuk mahkamah baru baca keputusan. Puncanya kematian yang sangat lama. Kematian tuan punya pusaka 1808.
Hanya masuk mahkamah 1999. Rasa nak ambil tak kes ni? Nak kena pi sampai ke kubur, nak tengok batu nisan jenuh. Dan batu nisan pun orang kutip, pitok merata dah. Bila laki ni hak tuduh isteri berzina, Nabi panggil mai. Fatala alaihi al-ayat. Nabi baca ayat li'an. Kamu akan rasa takut ayat li'an. Wa wa'adahu, Nabi nasihat. Kamu dah tuduh isteri berzina. Jawapannya, kena sebat je lah. Janganlah buat li'an. Wa zakkarahu, Nabi bagi ingatan. Wa akhbarhu, Nabi beritahu juga kat dia. Anna azabad dunia. Azab dunia ni ahwanu min azabil akhirah. Azab dunia dengan akhirat, hak dunia ni sikit saja. Akhirat teruk lagi. Kira-kira apa maksud Nabi? Kamu mengakulah kamu salah tuduh isteri kamu berzina. Belakang kamu kena sebat 80 kali. Selesailah. Jadi isteri selamat balik, suami kena sebat 80 kali. Bahkan barangkali lepas tu, lepas hidup elok balik. Tak elok balik. Sama-sama bertaubat, sama-sama silap. Mungkin suami tu yang tuduh benda tu tak betul. Ada harapan kembali balik pada isteri. Jangan gunakan li'an. Tapi kadang li'an berlaku juga sebab apa? Suami tak mau tarik balik. Suami tetap berkeras sebab dia tengok sendiri dengan mata dia. Faqala, laki-laki tu Nabi dah nasihat dia dah nasihat. Kamu mengaku sajalah kamu silap, kamu tak tengok pun. Laki tadi kata apa? La, tak tarik balik. Wallazi ba'asaka bil haqqi, demi Allah Ta'ala yang utus kamu dengan kebenaran, ma kazabtu alaiha, aku tak cakap bohong, aku tengok dia berzina. Kira keras dah ni. Keras dah. Aku tak tarik balik, memang macam tu juga. Bila dia tak mau tarik balik, maka Nabi pun berpaling kepada perempuan pula. Harapnya kalau laki tadi tak tarik balik, siapa yang betul? Laki tak tarik balik, siapa betul? Laki tu, siapa bohong? Isteri, Nabi menghadap pula kat isteri. Fawa'adaha, Nabi bagi nasihat. Wa zakarha, bagi ingatan. Dan abang pula kata wa akhbaraha anna azab dunia ahwanu min azabil akhirah. Kamu nak beritahu, suami kamu tak tarik balik, dia kata kamu berzina. Kamu ngaku sajalah, maka kamu akan kena rejam sampai mati. Faham tak? Saya nak tanya, dua-dua orang tu confirm tak salah satu mohong? Salah satu mohong. Dia pun berkeras juga. Dia kata apa? Wallazi ba'asaka bil haqqi ma sadaq. Demi Allah Ta'ala yang utus kau dengan kebenaran, dia tak cakap betul. Hai, takkan dua-dua cakap mohong, takkan dua-dua cakap benar. Mesti salah satu cakap mohong. Kita sendiri akan kata macam tu kan? Okey. Maka bila dah dua-dua ni tak mau nak tarik balik, apa jadi? Nabi pun fabada'a birrajul. Nabi mula dengan suami. Fasyahida arba'a syahadatin. Dia bersumpah. Dia menyaksikan bahawa, mensaksi bahawa dia tadi bercakap benar. Innahu laminas sadiqin. Dia bercakap benar. Kira kalau dia kata dia cakap benar, siapa cakap mohong? Isteri dia lah. Laminas sadiqin. Sungguh bercakap benar. Wal qamisatu, yang kelima, dia kata pula anna la'natallahi alaih, laknat Allah Ta'ala kena kat dia in kana minal kazibin, kalau dia bercakap bohong. Okey, dengan habis ucapan tu, perempuan tadi akan direjam sampai mati. Kalau dia tak mau kena rejam sampai mati, dia kena buat macam mana suami dia buat juga. Saya nak tanyalah, malu tak kalau dia tak balas balik? Malu tak kalau dia tak balas balik? Dia malu lah. Padahal, kalau dia tak balas balik, okey, dia kena jam sampai mati, akhirat dia tak kena dah. Tapi dia sanggup bercakap bohong.
Maka Nabi pun berpaling kepada perempuan tadi. Bimar'ah. Mar'ah tu perempuan. Fasyahidat arba'a syahadatin. Dia pun mempersaksikan dengan 4 kali persaksian. Dia kata apa? Innahu laminal kazibin. Suami saya bercakap bohong. Saya nak tanya dalam mahkamah, tuan-tuan sini pun berani cakap tak? Salah seorang bohong tak? Salah seorang bohong tak? Hampa dua orang ni salah seorang bohong ni. Takkan dua-dua cakap betul? Wal qamisata yang kelima, anna ghazaballahi alaihi. Murka Allah Ta'ala alaiha, kena ke atas si isteri tadi. In kana minas sadiqin, kalau suami tadi bercakap benar. Allah. Bila dah suami kata begitu, isteri pun balas balik macam tu juga. Summa kemudian farraqa bainahuma. Nabi pisahkan kedua-duanya. Dan mereka tadi tak boleh berkahwin sampai bila-bila, tak boleh dah. Kalau suami mati, isteri tak dapat pusaka. Isteri mati, suami tak dapat pusaka, kira tutup buku. Tak boleh dah, habis dah dekat tu. Padahal, kalau cerai tolak 3, cerai tolak 3 ni dia pelik sikit dah. Seluruh Malaysia kecuali Perlis, cerai tolak 3 sekaligus adalah dikira 3. Tapi Perlis pelik. Cerai tolak 3 dikira 1. Faham tak? Jadi hakim bila nak bicara kes ni, dia akan tengok kad pengenalan. Hampa menikah di mana? Faham tak? Dengan hujah senang saja. Orang yang cerai tolak 3, dia seronok ke dia senyum? Dia seronok ke dia menyesal? Menyesal tak? Nak kena isteri tadi beredah cerai tolak 3. Nak kena cari pula Cina buta lah. Mana nak jumpa dah Cina buta kan? Jawapan dia kacau. Jadi biarlah 3 kira 1. Bukan 3 kira 3. Kita ikut keputusan Malaysia kita, mazhab Syafi'i. Bahkan pendapat 3 kira 3 adalah pendapat majoriti para ulama. Manakala 3 kira 1 adalah pendapat Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni kalau sebut bahasa kasar kita, Wahabi lah. Dia akan pergi ikut tu. Saya nak tanya Ustaz, kalau cerai berlaku di sini, nak bicara di mana? Bicara di sinilah. Mahkamah sinilah soalan. Macam mana kalau suami isteri tadi, mereka pindah rumah, duduk kat Perlis, tukar alamat? Jawapan dia, hakim akan tengok, sejak bila kamu duduk di sini? Dia akan tanya habis macam-macam. Macam-macam lah, bab-bab tempat jenis macam tu. Okey, selesai di situ, cuma tengok sikit lagi. Setelah dua-dua orang tadi buat li'an, apa yang dikatakan Nabi kata? Hisabakuma ala Allah. Perhitungan kamu ni ala Allah, kembali pada Allah. Allah Ta'ala tahu hampa dua orang ni siapa mencakap bohong. Bahkan Nabi kata, ahadukuma kazibun. Seorang cakap bohong. Siapa cakap bohong? Siapa cakap bohong? Suami tu, orang abang kat dia dah, isteri dia dah buat macam ni. Cuma dia tak tengok sendiri dengan mata dia. Satu hari, dia tengok dengan mata. Faham tak? Saya buat misal sikit lah. Ni cerita ni, saya tak sebut nama lah. Saya hantar anak, orang mengasuh. Tiba-tiba tertinggal botol air. Patah-patah balik, anak ada rumah orang mengasuh, tapi pengasuh tak ada. Faham tak? Pengasuh tak ada. Oh, dia rupa-rupanya anak tinggal tapi tak ada orang jaga. Habis tu anak duduk seorang-seorang, macam-macam boleh jadi. Sebelum tu tak tahu. Tengok-tengok baru tahu. Hak ni macam tu juga. Okey. Suami tak ada, isteri buat benda jahat. Orang duduk cerita, suami tak tengok. Satu hari dia balik, tengok-tengok ada. Jawapannya, yang berlaku lepas pada tu, anak yang keluar, kaki anak, rupa anak tak macam rupa suami perempuan tu. Jadi jawapan dia, kita boleh teka dah siapa cakap. Tapi tak boleh tuduh perempuan tu berzina, sebab dia telah sumpah yang 4 jadi 5 kali. Tengok lagi di bawah.
La sabila laka alaiha, kamu tak mampu dah nak patah balik pada isteri tadi. Sebab tak boleh patah balik? Disebabkan dua orang tadi telah buat li'an. Li'an ni sangat bahaya. Cerita bawah tu, kesimpulan dia, Anna Hilal bin Umayyah, Hilal anak lelaki Umayyah. Orang kita ni kalau sebut ta di hujung suka nak kata orang perempuan ni tidak. Umayyah tu adalah nama orang laki-laki. Hilal bin Umayyah, dia tuduh zina imra'atahu, isteri dia. Faja'a fasyahidah, dia datang jumpa Nabi, dia kata dia nampak isteri dia berzina. Nabi pun kata kat dia, bila suami tuduh isteri berzina, Nabi kata kat dia, innallaha ya'lamu, telah tahu, anna ahadakuma kazibun. Nampak dua orang, seorang cakap bohong. Suami kata isteri berzina, isteri tak mengaku. Bohong salah seorang, betul tak? Betul tak bohong salah seorang? Okey. Tengok yang sebelah. Bila turun cerita-cerita seperti ini, dua orang tadi salah seorang bohong, jawapan dia, Hilal memang akan kena sebat 80 kali. Tapi dia mengadu, ya Rasulullah, ceritalah benda tadi, moga Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kami. Sebab saya tengok sungguh isteri saya berzina. Tengok situ, kita ringkaskan sikit. Ayyuma mara'atin adqalat ala qaumin man laisa minhum falaisat minallahi fi syai'in wa lan yudqilaha Allahu jannatahu. Cerita dia macam ni. Katakanlah perempuan tadi dia berzina dan dia mengandung. Ada kemungkinan tak dia kata ni anak suami dia? Ada kemungkinan tak? Dia akan kata ni anak suami dia. Maka perempuan tadi bersalah sebab dia nisbahkan anak tadi kepada suami dia, sedangkan anak tu bukan anak suami dia. Maka Nabi kata sini, siapa-siapa yang tarik anak orang dia mengaku jadi anak dia, atau dia tarik siapa-siapa yang anak dia bukan dengan suami itu, dengan orang lain, dia pergi kata ini anak suami aku. Orang jenis macam ni, Allah Ta'ala tak akan pandang dia akhirat kelak, bahkan takkan masukkan dia dalam syurga. Samalah juga. Jangan ambil anak angkat, kata anak sendiri. Bahkan ada tak kalangan kita kadang-kadang berlaku, anak tadi telah ada dalam perut isteri, kemudian baru kahwin. Bila kahwin, anak dalam perut dah. Jawapannya, anak ini bukan anak betul. Ni anak tidak sah taraf. Dia tak boleh buat tuntutan. Tapi saya nak tanya, Ustaz, isteri akan mengaku tak tu anak sah taraf? Dia akan mengaku tak? Kesan dia panjang. Apa dia kesan panjang? Anak tadi kalau perempuan, pak tu akan jadi wali nikah dia. Dia tak jadi wali nikah barangkali, tapi dia serah kepada imam nikahkan anak dia. Nikah tadi tidak sah sebab ayah tu bukan ayah kamu. Ayah kamu sebenarnya tidak ada. Lagi sambung. Wa ayyuma rajulin jahada waladahu. Siapa-siapa laki-laki yang tak mengaku itu anak dia. Wa huwa yanzuru ilaihi, sedangkan dia duduk tengok. Kadang-kadang anak tu duduk tengok dia. Faham tak ni? Anak tu, kita duk tengok dia. Dia boleh kata bukan anak aku. Faham tak ni? Maksudnya anak sendiri dia tak mengaku anak dia. Jenis macam tu. Pada anak dia, rupanya dua ancaman. Bukan anak mengaku anak sendiri, satu. Yang satu lagi, anak sendiri tak mau mengaku anak dia. Dua-dua tadi ancaman. Jawapannya, ihtajaba Allah minhu. Allah Ta'ala dikata di sini, sementara kata laki-laki tadi, dia akan terhijab dengan Allah Ta'ala akhirat kelak. Lagi sambung minhu, wa fadha Allah Ta'ala akan malukan dia ala ru'usi awalin wa akhirin. Semua manusia akan tahu cerita dia akhirat kelak. Tu dia rupa-rupanya laki ni, dia tak mengaku tu anak dia.
Yang ni lah yang saya duk jumpa, tapi kini baguslah. Anak si mati ada 5 orang. Ada 5 orang. Tetapi ada seorang anak si mati bukan bin dia. Tuan faham tak? Campur dengan hak bukan bin dia tu 6 orang lah. Hari berlaku kematian, adik-beradik pakat kata, kamu ni lagu mana cerita? Yang mati ayah kami. Kamu dengan dia apa cerita? Yang mati ayah saya juga. Macam mana ini jadi ayah kamu? Kamilah anak ayah kami. Kamu bukan dia. Tak, ni ayah kami juga. Rupanya bila dengar cerita, ayah tadi kahwin dah hak dulu. Bini dia mati. Anak tu orang lain belah. Anak tu bila ayah mati, dia main tengok ayah dia. Itu contoh yang berlaku. Selesai tentulah. Nanti terlajak masa pula. Nanti kita bincang pula tajuk iddah.